Saya, moderator hampa pada malam ni, Absyar Nur Ashraf. Jadi tuan-tuan puan-puan, adik kakak abang, kemana hala tuju anak muda kita? Itu tajuk yang dipilih pada malam ini untuk semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Kita sajikan secara langsung. Kita bawakan dari Astaka Bandar Perda, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Jadi yang mana sedang menonton secara langsung boleh ikuti kupasan-kupasan ini bersama panel-panel hebat yang tak asing lagi yang bersama saya sepentas pada malam ini, yang saya pun mungkin tak pernah terlintas dan terfikir di benak fikiran saya. Ya. Jadi saya cukup bertuah untuk bersama dengan panel-panel hebat yang tak asing lagi dalam kancah politik di negeri Pulau Pinang dan nasional. Bersama-sama dengan saya kita tampilkan, saya perkenalkan satu persatu. Dari kiri saya, hujung sekali, Saudara Hilmi Ilyas yang merupakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Pulau Pinang. Kita berikan satu tepukan yang gemuruh untuk beliau. Di sebelah beliau merupakan penampilan istimewa kita yang kita bawakan khas pada malam ini, Datuk Lokman Nur Adam yang merupakan pengarah komunikasi UMNO Malaysia, yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Dan di tengah saya kita tampilkan juga calon nombor 1 N10 bagi Don Seberang Jaya, Tuan Haji Johari Kasim, yang juga tidak asing lagi di Seberang Jaya ini. Dan di sebelah saya, Ketua Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang, Saudara Fazli bin Roslan. Jadi saya terangkan secara ringkas sedikit perjalanan majlis kita pada malam ini. Kita mungkin akan bahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama, soalan yang lebih kepada politik-politik umum, dan sesi kedua kita sentuh sedikit tentang politik anak muda terhadap negeri dan negara kita. Jadi panel bagi kedua-dua pemuda sayap ni kita bagi lebih kurang 7 minit, 5 ke 7 minit. Dan dua orang tokoh di tengah saya ni, Datuk Lokman dan Tuan Haji Johari Kasim, kita bagi lebih kurang 10 minit. Cukup kot Datuk? Okey Alright. Jadi kita teruskan dengan sesi santai kita pada malam ni. Saya mungkin kemukakan sedikit data daripada Merdeka Center. Kira-kira 5 juta pengundi, anak-anak muda ataupun first time voters yang telah dikenal pasti di ke-6 buah negeri di seluruh Malaysia yang akan keluar mengundi pada pilihan raya negeri 12 Ogos kali ini. Ya. Dan berdasarkan kajian, mereka ini akan memilih calon-calon yang diketengahkan yang berpotensi dan mampu untuk turun ke lapangan membantu rakyat mendengar suara dan rintihan mereka. Jadi sesuai dengan tajuk kita pada malam ni, kemana hala tuju anak muda kita? Jadi kita teruskan sesi kita pada malam ni dengan pusingan pertama. Jadi saya jemput Saudara Fazli selaku Ketua AMK Negeri di sebelah saya. Mungkin saudara menerajui sebuah sayap pemuda Parti Keadilan Negeri di peringkat Pulau Pinang. Ya. Soalan saya mudah, ringkas untuk permulaan ni, berbalik kepada tajuk kita. Kemana arah tuju anak muda kita? Jadi pandangan Fazli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa bihi nasta'in. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada saudara Absyar selaku moderator kita pada hari ini. Yang bahagia Datuk Lokman Adam, lalu selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Tuan Haji Johari Kasim, yang saya hormati, yang saya kasihi, ataupun lebih dikenali Abang Jo. Kita di kalangan anak muda panggil dia Abang Jo, lebih dekat, lebih mesra. Dan juga sahabat saya, Saudari Hilmi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berbalik pada soalan Saudara Absyar tadi, kemana hala tuju anak muda? Baik. Kalau kita di Angkatan Muda Keadilan ini, kita nak pastikan, kalau boleh, semestinya kita nak wujudkan anak muda yang berkualiti. Kita nak anak muda yang mempunyai misi dan visi yang jelas
yang berdaya saing, yang mampu duduk dan berdiri sama tinggi. Dalam kita menghadapi, dalam kita menerusi, meningkatkan negara ke arah negara maju, semestinya kita mesti mempunyai sebuah ataupun kita mempunyai satu golongan anak muda yang disebut pemimpin masa hadapan ini, mestilah dari kalangan anak muda yang berkualiti. Kita nak anak muda hari ini mempunyai jati diri. Kita nak penuhkan, kita nak didik setiap anak muda ini supaya menjadi insan. Kita tidak mahu lagi mempunyai anak muda yang memilih pemimpin yang bercakap siang malam tentang keburukan, tentang perpecahan. Tetapi hadirnya Malaysia Madani, hadirnya semangat perpaduan ini, kita nak bentuk anak muda yang mempunyai semangat perpaduan yang baik. Sebab itu, kalau kita lihat dalam beberapa siri program Anjuran Angkatan Muda Keadilan, kita mengetengahkan, kita mewujudkan program-program yang memberi impak kepada anak muda. Dalam siri Jelajah Kerjaya yang kita buat, dalam program-program soft skill untuk anak muda, supaya anak muda ini selari kita boleh bersama dengan negara maju. Sebab itu kita tak nak ada anak muda ini langkah ke belakang. Kita tak nak pemimpin-pemimpin seperti saya cakap tadi, dia mewujudkan satu persepsi yang tidak sihat. Sedangkan tuan-tuan, hari ini kita telah pun keputusan SPM baru-baru ini, 70,000 anak-anak SPM kita yang gagal dalam SPM. Ia adalah satu angka yang tinggi. Tetapi kerajaan pada hari ini wujudkan khusus-khusus TVET dan sebagainya untuk beri peluang. Sebab itu kita perlukan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa anak muda. Kita tak nak tinggalkan anak muda ini. Tetapi kalau hari-hari kita asyik penuhkan otak anak muda ini dengan cerita-cerita begini, cerita-cerita songsang, sampai bila anak muda kita nak maju ke hadapan? Sebab itu saya menyeru kepada anak-anak muda yang tonton live pada malam ini, undi 18, first time voters, buatlah pilihan yang bijak. Kita diberi akal yang waras untuk berfikir. Kita boleh tengok yang mana pemimpin bercakap soal rakyat ataupun pemimpin bercakap soal peribadi. Kita nak pemimpin yang bekerja. Kita tak mahu lagi pemimpin yang berretorik, menjual agama, bangsa dan sebagainya hanya semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Di Permatang Pau, saya sentuh sikit di Permatang Pau. Kita ada satu ahli parlimen yang menang sudah 8 bulan. Kalau sebut pejabat tak ada, saya lagi pejabat tu ada, kan? Tapi orang nak pi tu susah. Duduk dalam cerok kampung. Kita tak mau lagi ada satu ahli parlimen yang gagal, dan seterusnya kita dapat lagi adun yang gagal untuk menjaga rakyat. Kalau tuan-tuan buat perbandingan di Pulau Pinang, nanti saya rasa yang tu mungkin siri seterusnya, saya nak cerita tentang kejayaan-kejayaan Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan, khususnya di Pulau Pinang itu untuk anak muda. Banyak inisiatif yang kita dah buat. Jadi saya rasa cukup 5 minit dia kot. Cukup. Ringkas beri ruang lagi kepada rakan-rakan yang lain. Jadi hala tuju anak muda masih ramai yang tercicir, masih ramai yang memerlukan akses-akses dan sebagainya. Tapi kerajaan negeri dan kerajaan pusat terus menerus bertali arus menyalurkan bantuan perkhidmatan yang sepatutnya untuk mereka yang memerlukan, terutama sekali untuk golongan muda di luar sana. Jadi berbalik kepada soalan yang seterusnya, mungkin saya nak tanya Saudara Helmi. Boleh ya Saudara Helmi? Saudara Helmi sebagai selaku seorang anak jati di Pulau Pinang,
ya, Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang, yang semua sedia maklum, UMNO merupakan tunjang kepada gabungan komponen Barisan Nasional. Jadi untuk rekod, saya kemukakan sedikit kajian lagi. Merdeka Center pada Mei 2021 mendapati hanya sekitar 1/3 daripada golongan muda Malaysia ini dia berminat dengan politik, dan sekitar 78% daripada mereka yang tidak memahami apa yang sebenarnya berlaku dalam dunia politik dan pentadbiran kerajaan pada hari ini. Jadi, saya nak tanya saudara Helmi selaku pemuda UMNO, Ketua Pemuda UMNO di Pulau Pinang, bagaimana UMNO pada hari ini dilihat mampu untuk berperanan dalam meremajakan parti dan merejuvenasikan parti untuk menambat semula golongan anak muda untuk bersama-sama kerajaan perpaduan pada hari ini. Silakan saudara Helmi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat satu musim majlis yang saya hormati, kekanda saya saudara Lokman Adam, ahli majlis kerja tertinggi UMNO dan juga pengarah komunikasi UMNO Malaysia. Saya jadi pelik hari ni bila Lokman Adam nak main ni 2-3 hari ni orang keadilan kaji duk call, minta di sana, minta di sini. Saya kata famous juga rupanya Lokman ni dalam keadilan. Rupanya baru saya teringat, rupanya dia pun bekah keadilan dulu. Yang saya hormati juga Abang Jo kita selaku calon N10 Seberang Jaya, sahabat saya saudara Fazli selaku ketua AMK, rakan-rakan kepimpinan daripada PH dan juga Barisan Nasional hari ini, orang ramai yang ada di sini. Saya dipahamkan juga ada pemantau-pemantau SPR, ada tadi yang mesej saya hari ini yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam kereta tu semua terima kasih. Bermakna hari ini walaupun takut nak main ke depan tapi nak dengar apa hari ini yang berlaku atas lori ini. Saya hari ini dah semenjak bersama dengan Pakatan Harapan ni dah 3-4 kali atas lori ini. Tapi yang ni kali yang pertama saya dapat duduk. Sebelum dia pergi biri suruh cakap. Jadi kalau saya tengok balik tadi pada soalan yang dikemukakan oleh kita punya moderator tadi, panjang soalan dia, tapi ada 2 soalan. Yang pertama hari ni bagaimana ni anak muda hari ni yang dah tidak minat berpolitik. Kajian Merdeka Center 1/3 daripadanya menunjukkan tidak berminat dengan politik. Hari ni orang muda hari ni digambarkan oleh akademik sebahagiannya ibarat baby boom, strawberry. Bukan golongan baby boom, ibarat strawberry. Mereka ini sangat hebat. Golongan muda pada saat ini dia sangat hebat, sangat cemerlang. Dia macam strawberry lah kalau kat Cameron Highland tu. Strawberry kalau kat Cameron Highland ni, kalau diletak ni, naik atas manis yang melecah. Dia segar, dia bugar, elok. Tapi kalau turun sampai ke Ipoh, duk biar lama dia jadi lembek. Jadi masam, mai ke Pulau Pinang, awak balik mai jadi masam kalau tak boleh petik air. Jadi itu yang digambarkan oleh para akademik kita bagaimana hari ini golongan anak muda pada masa kini yang sangat hebat tetapi dalam dunia dia. Tapi bila dia keluar dari dunia dia jadi terkapai-kapai. Jadi mau tak mau hari ini kita kena percaya bahawasanya hari ini golongan anak muda pada hari ini dia berada dalam zon dia sendiri, zon yang sangat selesa. Sebab tu kalau di kalangan orang politik masih bercakap benda-benda lama, orang muda susah nak faham. Anda tak boleh terus bercakap contoh Barisan Nasional UMNO, terus bercakap tentang sejarah jasa dan sebagainya. Mereka tidak pernah melalui zaman tu. Mungkin mak saya, kak long saya dan sebagainya melalui zaman tu, zaman pasca kemerdekaan. Dia boleh tengok bagaimana hari ini susah payahnya parti-parti politik berjuang untuk memerdekakan negara ini. Pembangunan daripada kosong, kita nak angkat memajukan Malaysia ini. Tapi golongan anak muda yang ada pada hari ini, dia dah duduk dalam zon dia sendiri, dia dah ada selesa. Saya pernah berforum di Institut Pengajian Tinggi. Apabila berforum dalam Institut Pengajian Tinggi itu, ada seorang anak muda bangun bertanyakan soalan. Dia kata, saudara Helmi, I really want to ask you something, dia kata. Sebab hari ini saya dipaksa turun ke dewan ini oleh pensyarah saya untuk mendengar ceramah, dia kata, daripada Tuan. Tuan panggil kami ceramah. Tuan panggil kami turun pukul 9. Tuan panggil Tuan VIP, Tuan semua akan hadir 9:30 malam. Kami akan dihidangkan dengan bihun goreng dan juga ayam teo. Kebetulan malam tu memang betul hidang bihun goreng dengan ayam teo. Dia kata, Saudara Helmi, saya mendengar satu aspirasi daripada anda hanya one way communication. Nasib baiklah time tu kita minta buka juga soalan dan sebagainya. Dia kata, kalau saya duduk di asrama saya pada saat dan ketika ini, dia kata, with this, dia angkat handphone dia, with this, Saudara Helmi, saya boleh generate income 50 hingga ke 100 tonight only, dia kata. Bermakna pada hari ini tuan-tuan dan puan, mau tak mau hari ini, golongan muda ni, dia dah dalam zon yang selesa. Saya pun dia nak kena faham politik, sedangkan kalau dia duduk dalam bilik dia pun dia boleh buat duit. Sebab tu kalau kita tengok pada hari ini ada anak-anak muda kita pada hari ini dah ada dalam TikTok dan sebagainya. Dia buat konten. Saya dulu belajar tak pandai.
Tapi Alhamdulillah kerana berkat usaha saya dapat jadi jutawan muda dan sebagainya. Jadi marilah join saya masuk Forex dan sebagainya, marilah join MLM dan sebagainya. Dan ada di kalangan kita yang menganggap perkara itu sebagai munasabah. Jadi maka lahirlah golongan-golongan yang habis SPM. Kalau ikut kajian yang juga menunjukkan 60% anak muda kita lepas habis SPM tak mau sambung belajar ke peringkat seterusnya. Bermakna apa? Kalau kita biarkan kerajaan pada hari ini, kalau tak ambil satu inisiatif yang sangat baik, impaknya untuk 10-15 tahun yang akan main. Kerana apa? Kita akan melahirkan golongan-golongan anak muda yang tidak memperdulikan sistem pendidikan. Dia hanya memikirkan material semata-mata. Sebab apa? Sebab kawan-kawan dia semua yang kaya-kaya semua. Dia kata kita nak fikir soal kaya dan sebagainya, hari ni kita kena terus ke depan. Maka kalau terus kemudian macam itu, hari ni siapa yang nak mentadbir negara? Saya selalu cakap pada kawan-kawan saya, hari ni kalau kita yang tak cerdik-cerdik ini, yang ada pengajian sikit, bukanlah cerdik mana pun tapi ada pengajian, kita belajar tinggi, tak terjun ke dunia politik, maka dunia politik ini akan dihiasi oleh orang-orang yang kurang cerdik. Dan akhirnya kalau orang politik yang kurang cerdik itu menerajui kepimpinan-kepimpinan tertinggi negara ini, maka tuan-tuan semua lagi 10-15 tahun ke depan, anak-anak muda kita, maka lahirlah golongan yang tidak mampu berfikiran jauh, hanya memikirkan soal material semata-mata. Jadi mau tak mau ni, kajian yang tunjukkan itu dah ada bukti. Jadi itulah peranan kerajaan, itulah peranan Abang Jo kalau dilantik nanti untuk N10 ini, itulah peranan calon-calon daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sebab tu kita tak yang cerdik-cerdik. Kita tak yang cerdik-cerdik jadi calon. Pasal apa? Pasal akhirnya dia bukan semata-mata nak pergi melawat orang sakit semata-mata. Itu rutin sebagai wakil rakyat. Tapi dia juga kena memikirkan dasar untuk negara, dasar untuk negeri Pulau Pinang. Kerana sesuatu dasar itu direka, dibuat memastikan rakyat hidup dengan aman dan elok. Kalau hari ini pentadbir kita pun tak erti nak bezakan manifesto tu kena buat awal ke kemudian, maka tuan-tuan melahirkan orang yang popular, tetapi bukanlah orang yang mampu memacu negara ini ke hadapan. Mungkin di kalangan kita tak boleh fikir benda tu betul-betul sebab terlampau seronok dengan kepopularan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, akhirnya hari ini orang-orang muda terutamanya pengundi-pengundi muda di N10 Seberang Jaya, di Permatang Pauh ini, penanti Permatang Pasir, fikirkan benda yang lebih jauh ke hadapan. Kalau anda memilih pemimpin, hari ini dah terbukti di Permatang Pauh, anda memilih pemimpin yang hanya bercakap soal baca doa semata-mata. Wali tak baca doa, Lokman Adam bukan baca doa lah. Hari kalau hari kita memilih pemimpin yang tak pandai mentadbir, jadi dia bagilah info yang salah soal bab tanah. Sebab tu kita minta kerajaan negeri Pulau Pinang saman Ustaz Fawaz kerana mengelirukan tentang soal tanah yang dikemukakan. Soalnya hari kononnya kita mengambil konsep Australia. Itu fakta yang salah. Itu sangat-sangat salah. Tapi ada ramai yang pergi share kerana yang share itu pun tak faham. Sebab tu saya kata kalau kita lahirkan ahli politik yang tak cerdik, maka pengikut-pengikutnya juga akan jadi yang tak cerdik. Itu saya jawab soalan yang pertama, lebih 5 minit. Saya jawab soalan yang kedua. Regenerasi di dalam UMNO. Kami di dalam Pulau Pinang ini ada 13 kawasan parlimen. Kami baru buat pemilihan UMNO baru-baru ni pada 19 hari bulan 3. Baru 4 bulan lebih. Saya jadi Ketua Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang baru 3 bulan lebih. Sebab dia ada proses pemilihan di cawangan bahagian dan pengurusan negeri. Dan pada 13 kawasan di Pulau Pinang ini, 12 orang ialah Ketua Pemuda UMNO yang baru, yang berpendidikan. Hari ini kita buat revolusi, kita ubah semuanya. Hari ini dalam 12 orang ini yang ada yang lawyer, ada yang pendidikan cemerlang, ada yang pentadbir dan sebagainya. Jadi itulah hari ini hasrat kami di Pulau Pinang ini. Kami nak tengok hari ini, kami nak tunjukkan kepada kepimpinan kami, kepada orang ramai, bahawasanya UMNO Pulau Pinang terutamanya, kami mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Kami ini tak ketandusan pemimpin. Kami ada ramai pemimpin-pemimpin yang hebat. Hari ini satu-satunya calon pemuda yang ada di Pulau Pinang yang bertanding satu-satunya di Teluk Bahang, saudara Zaki, saya punya ketua penerangan. Beliau merupakan seorang lawyer baru berusia 33 tahun. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, percayalah, sebab tu hari ini saya cakap kepada saudara Fadli, hari ini saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang, tang mana pun panggil debat, tang mana pun soal bicara, saya akan hadir. Kerana saya juga membuat imej Pemuda UMNO Pulau Pinang itu terutamanya. Jadi mau tak mau hari ini saya yakin mungkin parti saya ini hari ini dicalik dengan pelbagai tuduhan. Saksi Saudara Lokman boleh menjawab. Tetapi percayalah, kami sedang melakukan satu revolusi benda yang terbaru dalam memastikan hari ini sebenarnya parti kami ini terus relevan untuk rakyat. Kerana akhirnya kami bukan mengejar popular, kami menjadi pentadbir yang terbaik di negara ini. Sekian, terima kasih. Dan jaminan rejuvenasi di dalam UMNO itu sedang berlaku pada hari ini. Jadi kita teruskan dengan soalan yang ketiga.
kita terus pergi kepada calon kita, calon Dun Seberang Jaya, Tuan Haji Johari Kasim. Jadi Tuan Haji, saya nak tanya, selaku mungkin dalam lipatan sejarah, Saudara Haji Johari merupakan Ketua Angkatan Muda Keadilan yang pada ketika itu dikenali sebagai Pemuda Keadilan yang pertama di Pulau Pinang. Jadi sudah puluhan tahun Tuan Haji berjuang serta turut berpengalaman merasai denyut nadi orang muda di Pulau Pinang ni. Jadi Tuan Haji, berlaku perubahan tak dalam senario politik di kalangan anak-anak muda di Pulau Pinang ini? Dan apa yang mampu membuatkan Tuan Haji Johari untuk terus kekal relevan di kalangan anak muda? Serta bagaimana strategi Tuan Haji dalam menambat hati pengundi-pengundi muda kita di Seberang Jaya pada hari ini? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan. Tuan moderator, saudara anak muda juga, Afsar, yang saya hormati tetamu kita, Datuk Luqman Nur Adam, yang biasa bersama saya dalam Pemuda Keadilan dulu. Sekarang dia dalam ahli pimpinan tertinggi atau MKT UMNO dan juga pengarah komunikasi. Penanda saya, Saudara Helmi, pangkat anak-anak ni semua, Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang, Saudara Fazli, Ketua Pemuda Keadilan Pulau Pinang. Cakap tentang pemuda ni, dan saya dah biasa melalui zaman pemuda dulu. Hari ni pun bukan saya tua, di dalam masih 26 tahun. Saya campur dengan anak-anak muda ni, saya rasa saya 26 tahun. Bila campur dengan orang tua-tua, baru saya rasa umur saya 62 tahun. Dia terkejut saya 62. Saya sama dengan dia. Saya bermula dengan zaman pemuda dulu. Saya bermula dengan pemuda UMNO. Ini sejarah saya, pemuda UMNO. Cawangan Taman Seri Indah Batu Maung Balik Pulau, bahagian Balik Pulau, Ketua Cawangan. Kemudian saya adalah Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Balik Pulau, sebelum saya ke Parti Keadilan Rakyat masa itu. Peristiwa 1998, pemecatan Datuk Seri Anwar masa itu mengajak saya, menjemput saya sekali bersama-sama dengan Pemuda Keadilan. Saya merupakan pemuda keadilan negeri yang pertama. Dalam usia masa itu 38 tahun. Muda lagi lah masa itu. Tapi sekarang lagi muda. Dalam usia begitu, kesedaran orang-orang muda ni, kesedaran politik ni kena ada dalam diri. Kalau naluri anak muda ni saya tahu, masa muda, masa bujang muda ni, anak muda punya naluri ini, dia menuju ke arah yang lebih kehiburan, seronok. Dia tak ambil kisah bab-bab politik, kan? Orang cerita bab yang susah tak. Dia nak cerita benda-benda yang dapat menghibur hati dia. Ikut dia, naluri dia, dia nak pergi mana dia pergi. Dia nak buat apa dia buat. Dia nak mencuba sesuatu, dia akan mencuba. Ini pemuda, anak muda, yang muda. Sebab itu kita tengok, apabila kita meluluskan undi anak muda ini umur 18 tahun, kebanyakan anak muda ni tak faham lagi tentang politik. Belum matang lagi soal politik. Belum ada kesedaran lagi tentang politik. Jadi apabila datang hari mengundi, mereka tercari-cari siapa yang mereka nak pilih, pemimpin mana yang mereka nak pilih, parti mana yang mereka nak pilih. Jadi mereka akan ikut kawan-kawan mereka. Pengaruh daripada tengok daripada TV, daripada TikTok. Sekarang ni TV mereka tak tengok dah. Daripada TikTok, daripada FB, ini mempengaruhi mereka. Mereka nak sesuatu. Tambah-tambah kalau dia tengok, orang kata jiwa mereka ni jiwa yang memberontak. Sesuatu yang lantang dan sebagainya, mereka itulah yang bagus. Kalau nak bawa ke arah yang lebih, ini mereka kata, ini bukan cara hidup kami. Kami pemuda, kami nak semangat, kami nak kuat. Suara kena lantang. Tapi saya ni bila dah berumur punya, suara saya slow sikit. Saya bayang orang muda suara lantang sikit, kan? Saya ambil ada tone yang lebih lunak untuk didengar. Itu sikap anak muda. Sebab anak muda ni dia cuba. Dia dari awal umur dia 18, 19 tahun, dia nak mencuba sesuatu. Itu kadang-kadang dia terperangkap dengan benda-benda yang negatif. Setengah boleh balik.
ke asal. Setengah itu dia terus kepada yang negatif. Yang mana yang ada di kalangan ibu bapa yang dapat membimbing. Maklum dalam keadaan zaman kalau dulu, ibu bapa terutamanya ibu di rumah, dia dapat membimbing anak-anak dia. Tapi dalam keadaan sekarang ni, ibu bapa kadang-kadang bekerja. Pengaruh dalam rumah itu kurang, tapi pengaruh luar itu lebih kepada dia. Dan dia akan ikut pengaruh yang dia selalu lebih. Semasa dengan kawan, semasa di luar, semasa dia bercampur gaul, itu yang mempengaruhi jiwa dia. Macam saya juga, apabila kesedaran politik itu tiba, apabila tahap kematangan itu sudah ada pada satu tahap, kita boleh berfikir kebaikan masa hadapan bagaimana kita menentukan. Apa perjuangan yang kita pilih dalam hidup kita. Masa dulu politik ini, memanglah UMNO ini mendominasikan seluruh kampung, di kawasan bandar juga dia mendominasi. Tidak banyak pilihan, jadi itu adalah pilihan. Sebab apa? Masa itu saya rasa, ini adalah satu perjuangan bangsa. Ini adalah satu perjuangan untuk agama. Ini adalah satu perjuangan untuk negara. Jadi ini pilihan parti masa itu. Tetapi sekarang ini, ada berbagai-bagai parti yang anak muda boleh pilih. Mana dasar-dasar perjuangan juga ada perbezaan sedikit. Tetapi dasar utama ini adalah dasar bagaimana anak-anak muda ini nak memperjuangkan nasib mereka masa hadapan. Mereka kena pandai dan bijak memilih siapa, parti mana, cara pembawakan untuk memajukan negara, membangunkan siasat anak muda. Peluang-peluang yang baik, peluang-peluang pekerjaan yang ada, yang dapat diwujudkan. Kemudahan-kemudahan anak muda untuk berinteraksi dan berkreasi. Ini penting untuk anak-anak muda. Kita tak nak anak muda ini, apabila saya duduk sebagai ketua pemuda, saya bertanggungjawab. Sopo juga dengan saudara Fazli dan saudara Helmi. Mereka ini adalah pemimpin yang akan membawa anak-anak muda daripada UMNO, daripada keadilan, untuk masa depan. Kalau corak mereka itu secara yang lebih konfrontatif, menghormati, penuh dengan ilmu, maka pengikut mereka juga akan terikut. Ini yang kita nak bawa. Kita nak anak-anak muda hari ini berilmu, berakhlak dan menghormati semua kaum. Walaupun kita berbangsa-bangsa dalam negara ini, kita tak boleh merendah-rendahkan bangsa lain. Sebab kita telah hidup bersama sekian lama. Sentimen agama, sentimen bangsa, institusi raja-raja ini yang sekarang ini dimain-mainkan oleh anak-anak muda, banyak yang terpengaruh. Dan kalau benda ini tidak dibendung, pemimpin macam Fazli, Saudara Helmi tidak membendung, tidak menyampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, ahli-ahli yang ada di bawah mereka, anak-anak muda yang tidak berparti ini, maka anak-anak muda ini akan terpesong. Mereka akan terpesong, mereka akan mengikut arah yang tidak betul. Hari ini berlaku. Apabila pemimpin mereka mengajar mereka cara yang lebih keras, cara yang konfrontasi dengan bangsa lain dan parti-parti lain yang ada. Hari ini kita lihat, kita buat satu laporan polis. Bagaimana kita punya poster, kita punya banner, dirosakkan, dispray dengan cat. Muka pemimpin negara Datuk Seri Anwar Ibrahim dispray dengan cat, dikoyak. Ini bukan budaya yang kita nak ajak kepada anak-anak muda. Orang tua tak lakukan, tapi orang tua mempengaruhi anak-anak muda ini untuk melakukan. Yang ni yang akan merosakkan anak-anak muda ini. Tuan-tuan boleh lihat, sepanjang kempen saya sebagai orang tua, di kalangan anak muda, walaupun dia panggil abang, tapi setengah tu dah anak-anak, saya ajak cara yang menghormati orang lain. Kita jangan rosakkan benda orang lain. Kita kena hormat walaupun dia lawan kita dalam pilihan raya ini. Kita kena hormat dia. Ini proses demokrasi yang kita kena ikut. Jadi proses apabila kita melalui zaman muda, kematangan kita, kesedaran kita membawa kita menjadi seorang pemimpin yang baik dengan. Jadi itu dia daripada Tuan Haji Johari Kasim untuk soalan saya yang sebelumnya. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi pertama, saya nak terus kepada Datuk Luqman Nur Adam. Jadi soalan saya Datuk, kalau kita tengok hari ini PN ataupun Perikatan Nasional
Dia tampilkan calon-calon, ada dari bekas pemain bola sepak lah, ada dari kapten pemain bola sepak, ada pempengaruh, influencer, ada mungkin pengurusi-pengurusi pertubuhan yang didominasi oleh satu kaum dan sebagainya. Jadi senario itu sedang berlaku dari Perikatan Nasional dalam siri pilihan raya negeri yang kali ini, yang dilihat seolah-olah mampu untuk menambat undi daripada golongan anak muda. Berbeza dengan parti-parti dari Kerajaan Perpaduan, kita tampilkan macam dari Keadilan misalnya Ultimate di Lembah Jaya, seorang artis. Begitu juga dengan Datuk Dira Abu Zahar, ahli Dewan Undangan Negeri dari kawasan Rim, ya. Tapi perbezaannya kedua-duanya di Datuk tentang perkara ni, mereka yang diketengahkan tetapi tidak berpengalaman, tidak bergiat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya, tetapi diangkat menjadi calon. Datuk rasa, ya, apakah kesannya terhadap rakyat sekiranya individu-individu seperti ini diangkat menjadi wakil rakyat di sesebuah kawasan? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara moderator, sahabat saya, saudara Johari Kasim, saudara Helmi dan juga saudara Fazli. Saya rasa hari ini bangga sebab Johor, Keadilan Johor, beliau Ketua Pemuda Pulau Pinang. Kita sama-sama dalam satu barisan satu ketika dulu. Selepas Datuk Seri Anwar dipecat daripada UMNO, saya dan saudara Saifuddin, saudara Izzam Makno, Rahim Gaus, lebih kurang 10 orang dipecat sama. So kami menubuhkan Keadilan, sebuah parti politik. Sebelum tu Adil, kemudian kita ambil alih sebuah parti yang dipanggil Ikatan Muslimin di Terengganu. Kita tukar nama dia menjadi Parti Keadilan Rakyat, tukar dia punya logo. Kemudian Parti Keadilan ini, Parti Keadilan Nasional gabung pula dengan Parti Rakyat Malaysia, baru jadi Parti Keadilan Rakyat yang hari ini Fazli jadi Ketua Pemuda Negeri. Pertama sekali saya nak beritahu, mana-mana parti baru ni, amalan cekup ataupun tangkap muat ni biasa. Biasa. Kalau UMNO ni, kita ada struktur daripada cawangan pergi ke PDM, pergi ke bahagian. Untuk jadi ketua pemuda bahagian pun tak senang. Tanya Mr. Fai, tu asyik kalah. Doktor boleh kalah dengan penodai getah. Ini realiti politik. Senario dalam UMNO. It's not easy nak jadi ketua bahagian, nak jadi ketua perhubungan lagi lah, nak jadi duduk di peringkat pusat lagi payah. Lalui proses dulu. Sama juga masa mula-mula kita tubuh parti tu, kita tangkap muat pakar bedah otak, Dr. Halali, betul tak? Tapi kurang-kurangnya mereka ni terdiri daripada profesional yang kita tahulah dia ada terlibat dengan aktivisme, aktivis. Bukan main tangkap muat macam PAS tangkap muat Badrul Batia. Bila orang tanya dengan dia, apa manifesto saudara? Dia kata, undi saya dulu. Dapat manifesto. Undi saya dulu. Dah undi saya, nanti saya beritahu apa manifesto. Maknanya, maksud manifesto itu pun dia tak tahu. Sebagai seorang ahli politik, manifesto ialah sesuatu yang kita lontarkan sebelum pilihan raya, yang kita janjikan kepada rakyat. Kalau aku menang, inilah yang aku akan laksanakan. Itu pun simple dia tak tahu. Pandan ataupun di Pandan Jaya. So saya nampak mereka ni sebenarnya pertama sekali mereka tidak ada calon yang berwibawa. Kalau mereka ada calon yang berwibawa, mereka tak muat sedemikian rupa. Saya nampak lebih kepada mereka nak ride on populariti seseorang. Tetapi populariti Badrul Batia dia sebagai pemain bola sepak. Belum tentu kalau dia menang, kalau katalah Kedah ni, na'udzubillah min zalik, mereka dapat bentuk kerajaan negeri, nak jadi esko menjaga sukan pun belum tentu. Sebabnya menjadi seorang ahli sukan dengan menjadi seorang pentadbir aktiviti sukan tak sama. Tidak sama. Apatah lagi kalau nak cerita pasal Cik Tun, nak takbir apa. Berbeza dengan kita ada Ultimate, kita ada Dira Abu Zahar,
Dira contohnya, saya lebih selesa untuk ulas bab Dira. Dira adalah ketua puteri bahagian dulu. Dia memulakan kerjaya seni dia, tetapi dalam masa yang sama dia memasuki parti. Dia menyertai parti, menyertai Puteri UMNO bahagian, aktif, buat program, menyantuni rakyat dan sebagainya. Sebelum dia jadi wakil rakyat Don Rim pun, dia sudah pun bergerak di lapangan. Pergi bantu orang tua, pergi bantu orang susah, pergi bantu orang banjir. Dia dah tahu dah apa tanggungjawab dia sebagai wakil rakyat. Bukan bila time diletak jadi calon baru nak membaca pun budak tadika lagi laju. Ini beza dia. Artis ke dan sebagainya, pastikan macam Ultimate pun dia dah bergiat aktif dalam parti lama dah. Dia Hans Isaac semua sekali dah lama berkecimpung dalam arena politik. Jadi dia faham. Bila kita faham, bukan hanya kita boleh jaga rakyat dengan baik, kalaulah kita dah biasa dengan denyut nadi rakyat, setidak-tidaknya bila kita diberikan mandat, kita dah tahu dah apa yang kita perlu buat untuk rakyat, apa yang kita perlu suarakan untuk rakyat. Bila kita masuk parlimen ke, bila kita masuk Dewan Undangan Negeri ke, knowledge tu dah ada. Knowledge is very important. Kita tengok dua orang anak muda kita ni very knowledgeable. Saya rasa Pulau Pinang patut bangga ada dua orang anak muda ni. Ini pewaris masa depan. Kalau ada dua orang macam ni, saya dengan Joe ni dah boleh relax lah. Betul tak? Kita dah boleh berehat, boleh ganti orang muda. Biar dia pula duduk di barisan hadapan. Kita membimbing. Kadang-kadang penting juga orang lama-lama ni disulamkan dengan orang muda supaya kita boleh membimbing generasi yang baru ni. Saya nampak sekiranya 5 buah negeri ni kalau kita tak betul-betul pilih dengan baik, saya takut contoh macam Pulau Pinang. Pulau Pinang hari ini antara 4 negeri teratas yang mempunyai daya saing dari segi aktiviti ekonominya, yang mempunyai kemampuan mentadbir negeri, pendapatan dia pun tinggi, mempunyai foreign direct investment yang tinggi, mempunyai menyumbang kepada KDNK negara dengan cukup baik, mempunyai peluang pekerjaan yang bagus. Tapi kalau kita nak kelantankan Pulau Pinang ni, Masya Allah, saya tak boleh nak cakap apa. Cukuplah Kedah tu dah dikelantankan. Segala penyakit-penyakit yang ada di Kelantan, apa penyakit je? Penyakit air tak ada. Sudah ada di Kedah. Takkan kita nak bawa pergi Pulau Pinang? Betul tak? Penyakit tak reti nak diversify our source of income ataupun mempelbagaikan sumber pendapatan. Sehingga kan setiap kali nak bayar gaji kita awam kena harap bantuan daripada pusat. Takkan kita nak pindahkan, jadikan Pulau Pinang yang hari ini contribute to our nation growth, tiba-tiba kena minta pula bantuan daripada pusat. Takkan kita nak patah balik? Takkan kita nak kelantankan Pulau Pinang ini? Nak kena ingat tu tuan-tuan. Ini bukan satu keputusan yang kita boleh pilih atas syok sendiri. Saya tahu generasi muda sekarang ni dia ada berbagai. Ada generasi muda macam Fazli, macam Helmi, dia otak berfikir. Kan? Kalau saya berceramah 1 jam depan dia orang ni, kurang-kurang setengah jam dia orang boleh dengar. Tapi setengah-setengah tu saudara, kita ceramah apa pun tak masuk, tak load. Tapi kalau kita buat TikTok, sengit-sengit kepala kita on. Kan? Lebih-lebih lagi kalau influencer. Kan? Orang yang ada nama sikit, yang buat macam tu, pakai baju PN, itu pun dah jadi alasan untuk dia undi PN. Saya boleh belilah nasi lemak ke apa sikit. Tapi dia orang generasi sekarang ni paling banyak pun mak bapak bagi. Mak bapak kaya sikit, hari raya dapat RM100. Tiba-tiba pilihan raya dapat RM150, RM250, RM350, macam kat Pagoh tu sampai RM500. Dia lupa dah. Dia lupa idealisme dia. Dan rata-rata dia orang ni mengundi ikut kawan-kawan.
Kalau klik dia kata, ya aku sukalah. Dulu tak ada pun diorang ni fikir pasal nak bagi kita e-wallet ke apa untuk ni. Kan? Ini kali kita kena tolong Ismail Sabri. Kita kena undi Perikatan Nasional. Nak undi pasal suka dengan Ismail Sabri, tapi undi Perikatan Nasional. Dia pun tak tahu bahawa parti Ismail Sabri itu Barisan Nasional. So, ini kita silap. Tapi kalau kita nak ghostan balik, nak batalkan undi 18 lepas ni tak payah. Tunggu 21. Tak boleh. Kita akan dilihat flip-flop. So, apa yang perlu kita buat hari ini, kita kena didik anak-anak kita daripada bangku sekolah lagi, supaya mereka ini ada subjek. Pertama dari segi education secara formal di sekolah, kena ada subjek. Dulu kita ada subjek civic, kena kembalikan tata negara. Yang menteri, apa itu yang Pertuan Agong, itu semua kita kena didik. Kenapa kita kena mengundi? Pastikan orang yang betul-betul ada kredibiliti, parti politik yang ada kemampuan untuk memerintah, yang mempunyai latar belakang yang majmuk, berbilang kaum, berbeza, latar belakang profesional, supaya ada kemampuan untuk mentadbir negeri. Benda-benda ni perlu dididik dalam sistem pendidikan kita. Dan dalam masa yang sama, YouTuber, TikTokers mungkin boleh mengisi sama mereka punya social media ini dengan maklumat-maklumat ini. 10 minit saya habis. Terima kasih. Mungkin saya nak tambah sikit lagi. Mungkin perlu adanya rombakan dalam sistem pendidikan terhadap advokasi politik anak-anak muda. Datuk setuju? Itulah cadangan saya tadi. So, mungkin memang kena ada rombakan. Kita harap lepas ni Kementerian 4 tahun, 5 tahun ni, bapak saya dah bawa saya pergi ceramah. Bapak saya Ketua Penerangan UMNO Bahagian. So bila dia pergi ceramah, dia bawa saya. So orang keadilan hari ni, kalau pergi program macam ni, bawa anak. Pergi orang UMNO bersama, pergi program bawa anak, supaya anak tu tak rasa janggal. Bila dia dah besar umur 18 tahun, rasa segan anak join program UMNO ni, tak cool. Lebih-lebih lagi kita dah jadi kerajaan. Betul tak? Macam tadi Abang Jo kita cakap, orang muda ni jiwa dia memberontak. So kita tengoklah dulu, bila saya duk balon kerajaan je, laju je dia orang ni share kita punya live kan. Tapi bila kita dah ada dalam kerajaan, dia berubah. Kan? Dia suka orang macam Papa Gombong. Dia suka pada watak-watak yang melawan. Macam Sanusi ni. Kita tahu dia punya perangai dia memang na'udzubillah min zalik. Memang pening kepala kita. Macam mana menteri besar perangai macam ni? Betul tak? Tapi anak-anak muda kadang-kadang suka dengan watak macam ni. Dia orang ni jiwa rebellious. Itu sebab kita orang-orang muda juga dalam masa yang sama, kita juga ada kalanya kena memperjuangkan hak-hak orang muda, kena memperjuangkan hak rakyat supaya kita relevan di kacamata orang muda. Itu penting. Terima kasih. Okey, itu dia daripada Datuk Lokman Nur Adam. Tentang pentingnya yang kita laksanakan, yakni dari Kerajaan Negeri Pulau Pinang sepanjang tempoh pemerintahan kita terhadap aspek-aspek pembangunan anak muda dan belia di Pulau Pinang sejak tahun 2008 dulu. Jadi, boleh saudara Fazli nyatakan sedikit untuk anak-anak muda kita yang hadir pada malam ini, apa usaha-usaha lain Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam mengangkat suara serta memperkasakan golongan anak muda, sebab mungkin yang ramai yang masih kurang cakna, kurang tahu, kurang faham, termasuk yang sedang menonton secara langsung di Facebook. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya seronok dengar kita punya panel-panel tadi beri pandangan tentang anak muda, kasih mereka walaupun yang lebih senior. Saudara calon kita sendiri walaupun lebih senior, tetapi kasih mereka terhadap anak muda tu sangat mendalam. Kalau saya boleh kongsikan pengalaman saya dengan Abang Jo, beliau sangat dekat dengan anak muda, selalu ajak saya jumpa, kan? Selalu tanya saya ada apa masalah dengan anak muda, ada apa yang boleh kita bangunkan dengan anak muda. Antara pimpinan yang kerap berjumpa dengan saya untuk bicara soal anak muda, Abang Jo Adi Kasim. Jadi N10 Seberang Jaya, anak muda, pastikan pilih calon kita. Sikit promote. Baik, Saudara Absyar sebut tentang kejayaan. Sejak 2008 sampai sekarang, banyak sangat
perubahan dan juga inisiatif daripada kerajaan negeri sendiri untuk membantu golongan belia di Pulau Pinang. Kita mulakan dengan PYDC. Pulau Pinang dia ada PYDC. Apa itu PYDC? Penang Youth Development Corporation. Dia fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk membantu pembangunan belia di Pulau Pinang. NGO belia, NGO muda yang nak buat program boleh hantar paperwork kepada PYDC. Disediakan peruntukan khas daripada kerajaan negeri untuk membantu belia. Dalam PYDC itu sendiri, dia wujudkan satu jawatankuasa lagi. Satu jawatankuasa diberi nama Jawatankuasa Belia Pulau Pinang. Di setiap kadun ada satu organisasi yang akan membantu perkembangan pembangunan belia anak muda di kawasan dun tersebut. Malahan setiap kadun diberikan peruntukan sebanyak 10,000 setahun untuk kerja-kerja pembangunan. Itu tak termasuk dengan kita minta daripada ADUN, kita minta daripada ahli parlimen khusus untuk pembangunan belia di Pulau Pinang. Di kawasan lokaliti masing-masing. Sebab itu saya rasa di Pulau Pinang ini mereka tidak meminggirkan anak muda ataupun belia. Kalau kita boleh lihat dalam manifesto semalam yang dilancarkan, anak muda bujang yang belum kahwin, salah satu manifesto kita adalah nak sediakan RM500 kepada anak muda bujang yang akan mendirikan rumah tangga. Yang mana bujang-bujang lagi tu? Selain itu juga kita menyediakan skim perumahan belia. Ini adalah satu skim yang baik, tuan-tuan. Benar, ini manifesto ini bukan satu manifesto yang menjanjikan bulan dan bintang. Kerana saya yakin di Pulau Pinang ini kita dah banyak, setiap kali pilihan raya, setiap kali manifesto yang kita bentangkan, semuanya kita boleh buat. Tak cukup dengan itu, kita di Pulau Pinang juga menyediakan pusat kegiatan belia di setiap dun. Yang ini saya rasa tinggal lagi beberapa dun yang belum siap, tapi kebanyakan lebih 50%, 80% dah siap. Contohnya kalau di tempat saya macam Bubuk, kita ada di Taman Sejahtera. Kalau di Seberang Jaya, di Semilang kalau tak silap saya. Jadi maksud kerajaan negeri sentiasa bersama dengan anak muda di Pulau Pinang. Tak kira lagi dengan bantuan untuk belajar, sambung belajar, IBITA, tak kira lagi dengan peluang pekerjaan di Pulau Pinang. Kita tahu kita ada Batu Kawan Industrial Park yang sekarang tengah diteroka bertam. Kita ada bayan lepas industrial, bayan lepas free industrial zone, yang mana kita tahu syarikat-syarikat gergasi datang ke Pulau Pinang untuk melabur. Tuan-tuan boleh tengok syarikat-syarikat gergasi yang datang di Batu Kawan itu syarikat-syarikat international, tuan-tuan. Syarikat-syarikat yang melabur ini bukan syarikat di peringkat Asia tetapi malah di peringkat dunia. Melabur di Pulau Pinang, nak bangunkan Pulau Pinang, beri ruang pekerjaan kepada anak muda. Saya pernah terlibat dalam satu libat urus dengan beberapa pemain-pemain industri ini. Dia nak cerita tentang Batu Kawan ni. Dia kata setakat hari itulah, itu dah 2-3 tahun lepas, dia kata dia memerlukan 18,000 tenaga mahir. Dia kata adakah Pulau Pinang boleh supply? Sebab itu hari ini Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ingin memperkasakan TVET. Yang Amat Berhormat sendiri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak TVET ini dibangunkan, TVET ini diangkat. Sebab kalau kita tengok di Pulau Pinang ini sendiri, peluang pekerjaan dalam sektor TVET ini sangat tinggi, tuan-tuan. Jadi untuk anak muda yang masih tercari-cari apa sektor nak main lepas ni, apa peluang sambung belajar nak ambil bidang apa, boleh lihat dalam bidang TVET mengikut minat masing-masing lah. Jadi saya tak rasa kerajaan Pulau Pinang ataupun inisiatif yang kita buat sebelum ini meminggirkan anak muda di Pulau Pinang. Yang saya lihat, kalau jiran-jiran kita ini yang sentiasa nak lemahkan IQ anak muda kita ini dalam TikTok dan sebagainya, sangat merisaukan. Kita kalau kita cerita dulu lah, saya daripada kecil dulu, saya memang kita membesar dengan sekepas
Okey, saya terus terang cakap kita membesar dengan suka PAS. Tetapi masa tu tidak terdetik di hati saya untuk menyertai PAS kerana apa? Bila kita kecil-kecil kita pergi dengan ceramah hampa tikak kan? Dengan ceramah duduk kat bawah pasiak tu, hampa tikak. Bila dia cakap dia balon tu kita sedap dengar. Balon. Sampai part UMNO Cafe. Itu satu-satunya saya rasa, besok saya pergi sekolah. Kawan-kawan saya yang darjah 5, darjah 6 ni, kita tahu bapak dia BN. Bapak dia UMNO. Takkan kawan aku kapiak. Tapi disebabkan kita seronok masa tu bersama dengan PAS dan sebagainya, kita seronok, kita pun balon dengan kawan kita, tapi kita tak kenal kapiak-kapiak kawan kita ni. Bila kita dah semakin membesar, kita masuk di peringkat universiti. Saya ingat masa PRU 2008, masa tu form 5, dah berumur dah pandai fikir sikit lah. 2008, sama juga kita bersama dengan rakan-rakan PAS tu. UMNO kapiak. Tak habis lagi. Saya pergi sekolah, kawan kita yang form 5 dia dah besar sikit lah. Bayar-bayar ni kan. Kita pergi sekolah, kita tahu pak dia UMNO, dia pun sokong UMNO kuat takkan ke member aku kapiak. Sebab itu bila dia sedang masuk universiti, kita dah kawan dengan ramai orang, saya rasa ini bukan satu perjuangan yang betul untuk kita ikut. Ekstrim ini dalam politik, tuan-tuan, ini politik tuan-tuan. Ini wadah politik yang kita bawa. Saya dalam keadilan, Hilmi dalam UMNO, Barisan Nasional. Kita bawa wadah politik masing-masing. Ini untuk anak muda juga dengar. Kita bawa politik, jangan sampai pecah belah. Jangan sampai kita tengok baru ni TikTok di Matang Pasiak nak bersalam pun tak mau. Ini politik tuan-tuan. Kita bawa wadah masing-masing. Setiap parti mempunyai ideologi, mempunyai misi, visi perjuangan mereka. Tapi sampai tak berteguk siapa, sampai tak makan sembelihan dan sebagainya, ini bukan yang dituntut oleh agama. Tetapi cakap soal agama berdegar-degar. Ya. Sebab itu anak muda baru ni perlu bijak lah. Kita ada media sosial, kita ada TikTok, Facebook dan sebagainya. Masing-masing menilailah dengan baik. Ya? Kita nak jadi anak muda ni, anak muda yang cerdik pandai lah. Ya. Kadang-kadang saya pun tak apa cerdik pun, tapi kita tengoklah, kita nilailah dengan akal waras ni. Kadang-kadang sedih tengok. Kita scroll TikTok lah. Kan? Adalah satu kawan kita yang bagi makan anjing tu kan. Influencer. Dia punya balon, ya Allah, budak lagi tu. Kan, kalau kena saman, Sanusi nak bayar ke dah? Tak bayar pun. Cakap kontrol sikit lah. Kita menyokong satu-satu parti, jangan sampai teruk sangat sampai macam tu. Kan? Atau apa tu? Jadi, harapan lah yang saya minta anak-anak muda yang dengar, mungkin merata ada buah pokok dan sebagainya. Dengar juga, ambil iktibar sikit daripada apa yang saya kongsikan tadi, supaya kita tak nak lagi masyarakat kita berpecah belah. Kita nak hidup, kita anggap je lah, kita berpolitik, kita pilihan raya ini untuk kita pilih pemimpin. Bukan kita nak pilih kawan kita siapa, lawan kita siapa, dah. Kita nak pilih pemimpin. Kita pilih, kita rasa itu dekat, itu pembawaan dia, itu yang dia nak sampaikan, itu yang dia nak serve kepada rakyat, itu yang kita pilih. Tapi mesti dengan logik lah. Janganlah kita tak pernah tengok dia turun padang pun, kita tak pernah nampak pun dia kat bantu di ground, bantu anak muda, bantu NGO orang susah dan sebagainya. Tapi kita turun kat dia semata apa? Sebab dia famous. Gerak kerja kita mesti selari. Kita dah tengok setiap pilihan raya profil calon disediakan. Daripada situ kita boleh tengok pendidikan dia, kerja-kerja lapangan dia, jawatan dalam parti dia. Kat situ pun kita dah boleh menilai. Kan? Kadang-kadang saya tengok yang profil calon sebelah sana tu, satu calon Universiti Mat Saleh Washington sampai 5-6 orang yang sama. Jadi Afsyar, saya rasa inisiatif untuk rakyat Pulau Pinang ni dah banyak. Saya rasa saya tak perlu, anak muda di Pulau Pinang ni dah rasa inisiatif yang kita bawa. Jadi ambil lah, kita anggaplah inisiatif ini boleh diteruskan lagi. Dan saya yakin dengan apa pembaharuan yang dibuat, apa yang kita umum semalam di manifesto itu mampu dilaksanakan, mampu kita bawa, mampu kita terjemahkan sekiranya kita menang dalam pilihan raya negeri nanti, insya-Allah. Baik, itu dia antara inisiatif-inisiatif kerajaan negeri yang saudara highlight tadi adalah pusat belia, ya, kegiatan-kegiatan kewujudan
jawatankuasa beliau Pulau Pinang dan sebagainya, penyediaan infra-infra untuk kemudahan rekreasi belia dan sebagainya. Banyak yang saudara kongsikan tadi. Jadi saya terus kepada saudara Hilmi dalam pusingan kali ini, soalan yang seterusnya. Jadi saudara Hilmi, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh saudara Fazli tadi, ya, pada pendapat saudara Hilmi, apa yang boleh ditambah baik misalnya terhadap segmen dan golongan belia di Pulau Pinang selepas ini, sekiranya gabungan perpaduan ini dipilih dan diangkat semula sebagai sebuah kerajaan negeri? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini round yang kedua. Soalan berpendek. So saya cuba pendekkan saya punya jawapan. Hari kalau kita bercakap tentang soal mudah, saya tidaklah mahu menggunakan laras bahasa yang tinggi. Sebab saya takut nanti kalau saya guna laras bahasa yang tinggi, dia tak mau tengok pun yang live ni dan sebagainya. Kalau nak buat konten TikTok nanti pun dia tak nak faham. Tapi paling mudah saya nak cakap ni, kalau sebut tentang orang muda, pertamanya tentang soal pekerjaan, yang keduanya tentang soal perumahan, yang tiganya tentang soal ekonomi orang muda itu sendiri. Tapi kalau kita cakap dengan orang muda peluang pekerjaan ni, sejauh mana dia berfikir? Sebab tu saya kata, kalau berfikir tentang pekerjaan ini, kena ambil pentadbir yang pandai memimpin. Kerana apa? Kerana dialah yang akan mewujudkan peluang pekerjaan itu pada orang muda. Hari ni kalau kita tengok di Pulau Pinang pada hari ni Kilang Bos dah nak melabur hampir 1 bilion ringgit, lebih daripada 1 bilion ringgit di Pulau Pinang untuk hari ini memberi peluang-peluang pekerjaan baru untuk orang di Pulau Pinang, termasuklah pada kawan-kawan kita di Kedah, di Perlis dan juga di set-set kita belakang yang daripada Kelantan. Jadi bermakna hari ini peluang yang diwujudkan di peluang Pulau Pinang ini akan bermula daripada mana? Bermula sampai pada guard, sampai technician, sampai operator, sampai manager dan sebagainya, boleh create peluang-peluang pekerjaan hari ini yang boleh buatkan poket anak muda itu berisi. Kalau poket anak muda itu tak berisi di setengah negeri, sebab itulah dia kena menjelajah ke negeri Pulau Pinang, ke negeri yang maju sebab mencari peluang pekerjaan untuk memastikan poket dia berisi, poket keluarga dia juga berisi. Nampak mudah, tapi tuan-tuan, kalau cara yang kita pilih salah, maka hari ini peluang pekerjaan itu pun takkan wujud di satu tempat. Yang kedua ni soal perumahan. Hari ini kita nak wujudkan, kalau tengok hari ini manifesto yang dibentangkan semalam akan mewujudkan skim-skim rumah belia. Bagus, nampak Alhamdulillah. Tapi kalau silap pilih pemimpin, rumah kat mana yang pernah aikau ni? Kalau hari ini pengaruh kita menjadi seorang wakil rakyat, kalau kita bawa dia masuk dalam sidang Dewan Undangan Negeri, hari kalau tanya dia kat mana rumah yang dia nak buat, kenapa rumah tu kena buat dekat situ, berapa spesifiknya dia nak buat. Kalau rumah tu buat dekat situ, bagaimana hari impak ekonomi sekitarnya? Sebab hari ni kena ingat, kalau pergi buat rumah dekat Johor Nun hutan dan sebagainya hari ni, orang takkan beli. Sebab hari ni apa? Peluang-peluang pekerjaan tak wujud, peluang ekonomi tak wujud, peluang-peluang hari ni jalan pun tak ada, infrastruktur jalan pun tak ada. Jadi kalau salah pilih, kalau duk pilih ikut dan gangster dan sebagainya itu jadi wakil rakyat, mampukah dia memimpin negara ini dengan baik? Nampak mudah, tuan-tuan dan puan. Tapi hari ni kalau silap pilih, peluang pekerjaan tak wujud, poket tak berisi, perumahan itu tak wujud, bermakna hari ni orang muda tak ada rumah untuk duduk, untuk kahwin dan sebagainya. Maskah hari ni kena sewa dan sebagainya, berceramuk. Kerja di tempat lain, sewa pun di tempat lain, rumah tempat lain, jauh. Bila jauh hari ni, ekonomi dia akan merosot. Sebab apa? Sebab poket dia hari ni, perjalanan dia hari-hari ke tempat kerja akan berberi impak. Ada kawan-kawan kata kat saya ni, hari ni pun minyak RM5, esok pergi kerja sama. So siapa jadi kerajaan pun sama, dia kata. Aku tetap kena pergi kerja juga esok paginya. Saya kata, dah. Kalau hari ni silap pilih pemimpin, bukan dekat esok pergi kerja, esok hang tak ada kerja terus, saya kata. Sebab hari ni kalau hang salah pilih pemimpin esok, hang tak payah minyak hang RM5 itu minyak percuma sebab hang terus tak payah pergi kerja. Hang duduklah di rumah hang tu diam-diam, hang pun tak boleh create peluang ekonomi, maka hang jadilah hari ni manusia yang tidak memberi peluang ekonomi, manusia yang tidak berguna untuk negara ini dan juga keluarga hang tu sendiri. Jangan main-main, saya kata. Hari ni kalau sebut tentang soal yang ketiga, hari ni peluang-peluang perniagaan untuk orang-orang muda. Hari ni kena ingat, kita dah masuk hari ni dalam keadaan ekonomi digital. Orang muda hari ni buat duit dengan handphone. Orang muda hari ni buat duit dengan tablet. Orang muda hari ni buat duit dengan main game. Jadi apa kerajaan kena buat? Sebab itulah hari ni kalau di Perda, yang saya dapat maklumatkan, saya juga telah dilibatkan dalam majlis tindakan ekonomi, digital ekonomi Perda. Akan ditubuhkan hari ni nak cari peluang apa nak bagi orang muda untuk berniaga secara digital. Sebab itu saya kata kena ambil pemimpin-pemimpin yang cerdik. Sebab pemimpin yang cerdik ini dia akan utarakan dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Bila dia utarakan hari ini, kerajaan-kerajaan pentadbir PTD ini akan ambil maklum, akan dibawa ke dalam mesyuarat, bentang, tengok berapa juta yang ini belanjakan, kat mana peluang ni, akan ambil orang cerdik-cerdik, duduk pula dalam tu bincang.
Kalau kita buat macam ni, apa peluang ekonomi untuk orang muda? Kalau kita buat macam ni, bagaimana hari ni nak generate income kepada orang muda? Kita nak bawa siapa untuk ajak orang muda kita ini? Peluang ekonominya itu sangat cemerlang. Sebab tu, kalau tadi Saudara Luqman Adam sebut tentang undi 18, saya sangat tidak bersetuju. Mungkin orang marah kat saya. Saya kata undi 18 ini tak patut dibuat. Tapi parti saya juga ketika itu termakan dengan kepopularan untuk membuat keputusan ketika itu. Kerana ketika itu Syekh Saddiq membawa satu usul bahawasanya undi 18 ini harus diimplementasikan di negara ini. Saya bukan tak setuju undi 18 itu dibuat, tetapi bukan dalam masa yang terdekat. Kerana apa? Hari ini kalau tuan-tuan lah kita nak menghadapi pilihan raya 6 negeri ini, tak boleh sembang tentang orang muda. Saya sembang dengan orang-orang lama, yang orang kawan-kawan yang umur 40-an. Dia boleh tanya saya, ni kalau 6 negeri ni lah, kalau puak-puak ni kalau ni, dia tukar dengan kerajaan pusat Anwar Ibrahim sekali ke? Sampai tahu tu pemahaman kita yang tak faham hari ini tentang politik itu sendiri. Pendidikan politik itu tak wujud di kalangan masyarakat kita. Jadi bila hang tanya orang lama pun yang tak faham politik itu, hang pandai-pandai pergi buat undi 18 sebab nak popular. Akhirnya apa tuan-tuan? Sebab tu akhirnya orang muda hari ini, dia kira undi nanti, dia tak tahu lagi nak undi siapa. Cubalah tanya di kalangan kawan-kawan kita. Ada di kalangan mereka masih belum membuat keputusan untuk undi siapa pada 12 hari bulan Ogos nanti. Kita tengok dululah siapa yang bagi kami lebih dan sebagainya. Sampai ada di kalangan kita yang berfikiran sedemikian rupa. Itu bahaya tuan-tuan dan puan. Sebab dia kira material itu diberi yang siapa yang lebih, dia akan undi. Itu sangatlah satu tindakan yang sangat tidak bijak. Saya setuju undi 18 ini, tetapi haruslah yang pertama, ajak rakyat Malaysia ini, ajak orang muda ini pendidikan politik yang bermula di sekolah-sekolah, kemudian masuk ke universiti. Ambil masa 5 tahun, 10 tahun. Selepas structure ini kuat, barulah kita perkenalkan undi 18. Yang tu baru cerdik namanya. Kalau duk buat benda yang popular, akhirnya tengok hari ni kita semakin mendapat ahli-ahli politik yang hari ni cuba mencari popular semata-mata. Dan kita hari ni, tuan-tuan bayangkan, saya tak mau sebut pasal Jokowi buat Kalimantan dan sebagainya, tapi import apa yang Jokowi buat di Indonesia itu, kalau kita tak tangani, percayalah anak-anak makcik nanti lagi 15 tahun, 20 tahun yang tengah membesar ni, kalau dia keluar lulusan daripada politeknik, dia keluar lulusan daripada IKTBN, dia akan kembali bekerja di Indonesia. Sebab hari pelabur-pelabur telah kembali ke Indonesia sebab Jokowi buat satu plan yang sangat strategik. Jadi nanti jangan terkejut kalau hari raya pertama anak makcik hari ni video call makcik, salam Aidilfitri mak, cik hari ni ada di Kalimantan, Indonesia. Cik sedih tahun ni tak dapat balik beraya. Nampak mudah. Sebab tu hari ni kerajaan kita hari ni lawan balik dengan apa yang Jokowi buat. Kita buat balik beberapa struktur nak pastikan peluang pekerjaan tu wujud dekat Malaysia ini. Nak pastikan hari ni orang Malaysia tak keluar, dia boleh cari makan dekat Malaysia. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Dan saya doakan N10 12 bulan ini tak lain tak bukan akan dapat berabang Jo yang kemudian insya-Allah mungkin kalau tak ditimbalan Ketua Menteri akan jadi Exco Kerajaan Negeri untuk bawa dasar-dasar aspirasi orang muda, insya-Allah. Terima kasih. Baik, itu dia jawapan dari Saudara Helmi. Mungkin yang boleh ditambah baik adalah dari sektor perumahan, pendidikan, ekonomi, peluang-peluang menjana pendapatan dari segi keusahawanan, perniagaan dan sebagainya. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya nak tanya pula kepada pihak Datuk Luqman Nur Adam soalan ketiga. Jadi Datuk, kalau kita lihat senario politik hari ni pihak pembangkang ni dilihat seolah-olah macam dah tak ada modal dah. Dia nak bahas soal ekonomi, dia tak mampu. Nak bahas soal pendidikan, tak boleh. Nak bahas soal tata kelola yang baik, mungkin tak boleh champion kita dan banyak lagi lah. Mereka juga tak boleh nak bagi idea-idea dalam menjana pertumbuhan ekonomi rakyat dan sebagainya, pendidikan dan macam-macam lagi. Malah ada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang top gun lah orang kata, macam Datuk Seri Azmin Ali, Tuan Ibrahim Tuan Man dan sebagainya. Dia orang terpaksa mainkan propaganda. Kalau dapat tawan 6 buah negeri ni, macam Saudara Helmi cakap tadi, maka kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan tumbang. Dia sampai teratuk. Kalau kita ni, kita fikir macam tak logik lah kan, macam lawak pun ada kenyataan-kenyataan tu. Tapi naratif dan propaganda ni kita lihat macam berjaya ditanam di kalangan anak-anak muda, terutama sekali di kalangan anak-anak muda Perikatan Nasional. Pandangan Datuk tentang perkara ni? Kalau kita tengok Perikatan Nasional ni dari segi track record dua-dua parti. Okey. Pertama, PAS. PAS pernah merentah Kelantan 33 tahun. Kita pun tahu semua masalah timbul.
kan? Daripada masalah air tadi, daripada masalah tak reti nak letak keutamaan. Dia lebih ada duit lebih sikit, dia beli masjid dulu, baru dia bayar gaji. Bila dia ada lebih duit dekat sebelah dia tidak tahu nak mana nak letak urutan keutamaan tu. Fiqh al-awlawiyat dia ni, walaupun dia kata dia parti Islam tapi out, kan? Kemudian salah guna kuasa tu bermaharajalela. Habis dengan track record balaknya, dengan track record hari ni kecurian REE, Rare Earth Element dekat Kedahnya. Kemudian dengan tanah yang tak diteroka pun habis dijual kepada geng-geng sendiri. Ada yang diberikan kepada zaman Haji Adi, diberikan kepada Kok Insaf 550,000. Nilai tanah 29.3 juta. Kemudian BN beli balik 6.7 juta. Dekat situ je atas angin dia dapat untung 6 juta lebih. Kemudian tukar menteri besar, balik semula kat PAS, dijual balik kepada NGO Khairunisa, iaitu yang dipengerusikan oleh isteri MB sendiri. 500,000, lagi murah, kan? Kalau kata lepas ni dia jual balik, dia untung, kalau dia jual market value, dia boleh untung 60 kali ganda. Kemudian dengan tanah nilai 11.84 juta disalahgunakan tapak pasar malam, dijualnya. Dengan tanah bernilai 14 juta ringgit, dijual dengan harga 70,000 saja. So dari segi track record dia nak cerita benda baik, tak ada. Out. Bersatu, lagi hampir dapat kuasa 22 bulan, kena tendang. Betul tak? Zaman Mahathir. Hari ini antara sebab kenapa orang takut dengan DAP, ialah kerana apa yang Mahathir gagal. Itu sebenarnya. Datuk Seri Anwar tidak memerintah ketika itu. Ini kita kena bezakan pemerintahan Mahathir, kemudian diambil alih oleh Muhyiddin Yassin. Apa track record yang nak dibanggakan? Hutang. Zaman Datuk Najib tinggalkan 686.8 bilion. Around 50.8% daripada our GDP. Bagi kat dua makhluk ni, satu Mahathir, satu Muhyiddin, disambung pula dengan Ismail Sabri. Hancur. Sekarang hutang dah 1.5 trilion. Lagi apa boleh dibanggakan? Ekonomi bagus. Bukan setakat ekonomi bagus, meniaga pun tak boleh. Di lockdownnya satu negara untuk mengelakkan daripada dia hilang jawatan Perdana Menteri. Apa dia nak banggakan sekarang ni? Hari ni dia boleh kata ini kerajaan yang gagal, tak reti mentadbir. Kalau saya ni ikut perangai sana sini, saya dah maki lah. Dia, zaman dia ni hancur lebur. Orang nak keluar cari makan pun tak boleh. Bukan setakat nak keluar cari makan tak boleh, nak bagi anak makan, tak tahu nak bagi anak makan apa. Hanya essential services dibenarkan. Dia kata, kita benarkan essential services untuk keluar cari makan. Penoreh, pemandu Grab, pemandu taksi, semua boleh cari makan. Habis kalau pemandu Grab dengan taksi dibenarkan cari penumpang, tapi penumpang tak dibenarkan pergi kerja, hantu raya mana dia nak angkut? Ini masalahnya. Macam tadi Helmi cakap, kalau kita tak letak orang yang ada otak, yang boleh berfikir dengan rasional, dengan waras, dan tahu macam mana nak mentadbir negara, mentadbir negeri untuk memerintah, maka negara akan jahanam. Itu sebab hari ni mereka hari ni masih lagi tak boleh move on. Balik-balik cukup jumlah. Ini satu lagi masalah. Dan hari ini nyanyian dia sama. Kita kena tukar 6 kerajaan ini supaya kita boleh tukar PMX, boleh tukar Perdana Menteri. Dari mana datang ruangnya? Hari ini Datuk Seri Anwar memerintah dengan 2/3 majoriti. 2/3 majoriti, 148 kerusi. Berapa baki tinggal? 74 je tuan-tuan. 74 ni yang dia orang ada. Saya nak beritahu saudara, nak tukar boleh. Macam mana cara tukar? Macam mana cara tukar? Selepas Akta Lompat Parti ditubuhkan, maka kalau misalnya UMNO, BN nak tukar pendirian daripada menyokong Datuk Seri Anwar tukar kepada menyokong Muhyiddin, ianya perlu dibuat oleh ketua parti.
Sebab semua 30 orang ahli parlimen sudah tanda tangan aku janji memberi kuasa kepada ketua parti untuk membuat keputusan. Itu sebabnya saudara, saya nak beritahu, kalau 6 pilihan raya negeri ni, nauzubillah min zalik, kalau kalah sekalipun, tetap PMX akan jadi Perdana Menteri. Sebabnya yang mereka dok intai hari ni, yang musuh kita ni, Perikatan Nasional dok intai, nak dapatkan sokongan daripada BN 30 orang ni. Saya nak beritahu, pertama kita dah tutup rapat dah. Nak tukar Presiden UMNO tak boleh. Nak bertanding pun tak boleh. Sebab lebih 95% perwakilan buat keputusan tak nak. Kenapa tak nak? Sebab kalau buat pemilihan, macam mana dia boleh sogok pengundi dengan duit dia yang banyak, dia boleh sogok perwakilan-perwakilan UMNO di peringkat bahagian. Itu sebab 95% buat keputusan kita nak Presiden Timbalan tidak dipertandingkan. Dah, dia orang dah hampa. Tak boleh tukar Presiden dengan Timbalan. Jam. Dia orang cuba lagi letak naik Presiden, kalah bungkus, seorang je lepas. Dia orang cuba letak MKT, 2-3 orang je lepas. Yang lain semua bersama Presiden. Maknanya saya nak beritahu, kalaupun kita tak menang, semua kalah lah, nauzubillah min zalik. Kita hari ni tahu bahawa nak mulakan kerjasama dengan Pakatan Harapan bukan mudah. Kita pun tahu semua, ada di antara kita belum boleh terima. Tetapi percaya tuan-tuan, kita ada 4 tahun setengah selepas ini untuk berhadapan pilihan raya umum ke-16. So, kita yakin kalau 5 tahun rakyat dah tengok, UMNO okey lah bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan DAP, tak ada pun masalah-masalah macam masa zaman DAP bersama dengan PAS, DAP bersama dengan Mahathir. Jadi orang akan boleh terima dan kita boleh menang besar tuan-tuan pada pilihan raya umum yang ke-16. Tak ada masalah. Jadi bagi saya nak beritahu saudara, pilihan raya ini tak boleh tukar kerajaan pusat sebab kita dah tutup, tidak ada ruang. Kalaupun dia nak tukar, sebab kuasa ketua parti, pengurusi Barisan Nasional tu ada pada Presiden. Kalaupun dia berjaya lah letakkan Datuk Zahid ni letak jawatan, ada Tok Mat. Tok Mat tak bersama mereka. Kalau berjaya lah dia gulingkan Tok Mat, ada seorang lagi, Datuk Wan Rosli. Datuk Wan Rosli bersama kita. Lepas tu Khalid Nordin bersama kita. Tuan-tuan, setengah mati dia orang buat pun, dia orang tak boleh menguasai kerusi pengurusi Barisan Nasional. Kalaupun akhirnya dia dapat 30 lagi, 74 campur 30, cukup tak 112 tuan-tuan? Tak cukup. Jadi apa benda yang Gomo dan kawan-kawan Tun Faisal, pengurusi propaganda Perikatan Nasional ni, duk hari-hari kata bulan 8 kita tukar, bulan 8 kita tukar. Kau boleh tukar baju bulan 8 tu pun dah kira bagus. Apatah lagi nak tukar Perdana Menteri. Saudara, kalaupun dia dapat semua sekali 30 ni, 104. Dapat daripada GRS 106. Lagi 6 campur dengan 104, 110. Katalah muda yang kepala sengit sekarang ni pun join dia, 111. Masih tak cukup satu kursi. Betul tak betul tuan-tuan? Masih tak cukup satu kursi. Dia kena dapat juga daripada Sarawak. Sarawak ni tuan-tuan, hari tu masa mula-mula ditipu oleh Isyamuddin Tunusin. Isyamuddin fly pergi ke Sarawak, beritahu dengan Abang Jo, BN dah ready nak sokong Perikatan Nasional. Abang Jo pun tak cek tak apa, dia pun percaya, dia pun kata dia pun sokong. 8 orang yang geng Dayak ni dah nak tarik diri. Maknanya tuan-tuan, kalau Sarawak fikir tentang keutuhan parti GPS, Sarawak tidak akan bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi apa pun dia buat tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan, bulan 8 ke, bulan 11 ke, mereka akhirnya akan kecewa sekali lagi. Kerana mereka tak boleh tukar Perdana Menteri. Jaminan bahawa keputusan pilihan raya negeri yang akan datang pada 12 hari bulan Ogos ini tidak akan menjamin pembentukan ataupun perubahan kerajaan di peringkat pusat itu berlaku.
Itu jelas daripada Datuk Lokman Nur Adam. Jadi sebelum kita buka ruang dan pentas kepada audiens untuk pertanyaan, soalan kepada panel-panel kita pada hari ini, kita teruskan sesi kita dengan soalan yang seterusnya daripada kepada Tuan Haji Johari Kasim, calon Dewan Undangan Negeri Seberang-Jaya. Jadi Tuan Haji, kita sedia maklum bahawa Seberang-Jaya ni boleh dikategorikan sebagai kawasan semi-urban dan ramai juga dari kalangan pengundi-pengundi baharu di kawasan ini yang akan keluar mengundi pada 12 hari bulan Ogos nanti. Jadi Tuan Haji, selaku calon yang diketengahkan di Seberang-Jaya mewakili Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, apa harapan Tuan Haji Johari Kasim terhadap anak muda dan sekiranya diberikan peluang dan mandat di sini, apa yang Tuan Haji lihat boleh ditambah baik dari aspek dan segmen anak muda di sini? Silakan Tuan Haji. Terima kasih saudara moderator. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai seorang ayah, sebagai seorang datuk saya melalui semua zaman itu, zaman anak muda sehingga ke zaman sekarang. Saya faham tentang anak muda sebab saya ada anak. Saya faham mereka ini dan saya tahu saya bertanding di Teluk Bahang pertama kali masa parti ni baru ditubuhkan. Dalam masa tubuh pada bulan April, bulan 11 kita ada pilihan raya. Saya anak muda yang pertama bertanding di DUN Teluk Bahang. Sekarang Zaki bertanding. Tulan Zaki ni pun anak kawan baik saya, Datuk Syahidan. Saya bertanding di sana sebagai anak muda. Aspirasi yang saya akan bawa di sini di DUN Seberang-Jaya ini kepada anak-anak muda, sebab saya mungkin akan duduk sepenggal sahaja. Dalam usia saya ini, saya nak melihat dan saya nak mendidik. Saya nak dekat dengan anak muda sebagai penerus generasi. Mereka ni lah ni, semua-semua ni yang bakal mengganti pemimpin-pemimpin yang ada sekarang macam saya. Saya takkan pegang jawatan nak menungkak langit. Sebab itu saya rasa perlu saya terjun balik sebagai calon bertanding di sini bersama-sama dalam parti yang saya rasa saya mampu untuk membawa anak muda ini dengan pengalaman yang saya ada menjadi pemimpin yang baik pada masa hadapan. Itu matlamat saya. Dengan jawatan saya sekarang sebagai sosial politik di Kementerian Dalam Negeri, saya boleh memilih untuk kekal di Putrajaya 5 tahun. Setengah orang berebut nak jadi setiausaha politik. Betul tak Tuan Rahman? Berebut. Tapi kenapa saya pilih untuk balik bertanding? Saya pilih untuk balik bertanding pertama nak berkhidmat kepada orang-orang Pulau Pinang. Saya anak Pulau Pinang, saya nak berkhidmat di Pulau Pinang. Yang kedua saya balik, insya-Allah kalau menang di sini, saya nak mendidik, saya nak bersama dengan anak-anak muda menjadi pemimpin pelapis yang akan memimpin negeri Pulau Pinang ini. Ini yang saya nak bawa. Dengan pengalaman yang saya ada. Sebab itu bila saya balik daripada Putrajaya sekarang sebagai sosial politik, saya akan berjumpa dengan Saudara Fazli, saya akan berbincang dengan Saudara Fazli isu-isu anak muda. Tegas dan cepat bertindak. Saya nak pemimpin anak muda begitu. Saya tak nak pemimpin pemuda ini senang dipengaruhi oleh elemen-elemen yang tidak sihat. Saya nak pemimpin anak muda ini dapat membezakan yang baik dan buruk. Dapat meneruskan legasi orang-orang lama menjadi pemimpin yang lebih baik daripada kita. Walaupun kita ada pemimpin yang baik lalu, tapi kita nak anak muda ini lebih baik, jadi dia boleh angkatkan martabat bangsa, boleh membawa negara di tahap yang lebih baik bersama-sama dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara ini dan termasuk di Asia. Ini wawasan yang saya nak bawa dengan anak-anak muda. Saya mesra dengan anak muda. Itu saya kata saya berdamping. Sebab apa? Kita kena faham anak-anak muda ni, jiwa mereka, naluri mereka, kehendak mereka, apa yang mereka nak dalam kehidupan mereka, mencari keseronokan. Mereka ini juga mencari sesuatu untuk mereka bina pada masa hadapan. Ini saya nak terangkan pada anak-anak muda. Samping kita seronok, boleh seronok. Takkan tak boleh seronok. Anak-anak muda mesti nak seronok. Kalau nak konvoi motor, konvoi lah. Kan? Saya dulu pun bila duduk boring kawan-kawan naik motor, kita pun ikut kawan-kawan naik motor. Kan?
Sekarang nak konvoi motor, konvoi, tapi ikut undang-undang. Janganlah gak undang-undang. Kan? Kita ada undang-undang. Jangan naik motor tak ikut undang-undang langsung, konvoi. Tapi jangan konvoi saja dengan cara seronok. Kita konvoi ke satu tempat, kita bawa mereka ni, kita bagi dengan didikan. Kita panggil pakar-pakar motivasi, pakar-pakar agama, mendidik anak-anak ni sambil berseronok, sambil mendapat ilmu. Yang ni yang saya fikir perlu untuk anak-anak muda. Bukan takat seronok saja. Balik tak ada apa. Lepas itu pula terlibat dengan benda-benda yang tidak sihat. Ini kena beza. Anak-anak muda kena beza ini. Sebab anak muda, kalau elok anak muda hari ini, eloklah masa depan negara. Kalau rosaknya anak muda hari ini, rosaklah negara pada masa hadapan. Kena ingat. Ini anak-anak muda kena ingat. Sebab mereka inilah, kamu semualah yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang. Generasi macam saya ni, tak tahu kadang-kadang nasib baik 62 boleh tahan lagi. Ada setengah tak sampai 62. Kan? Kalau sampai 90 lebih, tapi duk asyik bertukar sana, bertukar sini, semuanya tak betul, dia saja yang betul. Dia duduk parti ni betul, dia keluar parti tu dah tak betul. Kan? Macam sekarang, masa kita berkawan dengan parti Islam, kan, dia juga betul. Kan? Bila dia keluar, dia campur dengan parti lain, dia juga betul. Dia tak pernah salah, semua dia betul. Dalam kehidupan ni, ada masa kita buat silap. Anak-anak muda buat silap. Kan? Tetapi apabila kita silap, ada golongan yang sama dengan anak muda bermatang pauh, kan, untuk membantu mereka, menjadikan mereka insan yang lebih baik, menjadi mereka pemimpin yang lebih baik. Bagaimana wanita boleh membantu dalam mengembalikan negara ini ke satu tempat yang lebih baik. Kita tahu wanita UMNO ni memang mereka buat kerja kuat. Sebab saya dengan UMNO dulu. Hari ini kita cakap segmen orang muda dulu. Inilah hasrat saya. Kan, kalau banding dengan oponen saya ataupun yang akan bertanding di pihak yang lain pada 12 hari bulan. Dia betul anak muda. Tetapi pengalaman dia tidak mencukupi untuk dia membawa anak muda bersama-sama menjadi pemimpin yang baik pada masa akan datang. Belum tentu lagi. Dia mempunyai satu, orang kata, jurang perbezaan. Bagi saya, sebagai orang yang telah matang dan dewasa, dengan semua golongan saya boleh, dengan golongan yang lebih tua saya boleh, dengan golongan muda pun saya boleh, bersama-sama, seiring untuk membawa kemajuan anak-anak muda dan juga visi anak-anak muda di Subang Jaya ini, bersama-sama membentuk mereka menjadi pemimpin masa hadapan. InsyaAllah kita akan bersama-sama selepas 12 hari bulan ini. Saya akan buktikan bahawa saya bersama-sama dengan anak muda, dan saya akan mengangkat anak muda Subang Jaya ini menjadi pemimpin yang baik pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Itu dia jaminan daripada calon nombor 1 kita di DUN Seberang Jaya, Tuan Haji Johari Kasim, terhadap nasib dan masa depan anak-anak muda di Seberang Jaya ini akan terus terbela dan diberikan perhatian. Jadi ruang pentas ini akan kita buka kepada audiens ataupun kepada penonton-penonton yang berada di hadapan kita. Kita akan kemukakan, kita beri peluang untuk 3 orang audiens tanyakan sebarang soalan, perkenalkan nama, dari mana, dan ajukan soalan anda kepada keempat-empat panel yang kita tampilkan pada malam ni. Silakan sekiranya ada. Tak ada soalan tu maknanya semua loud and clear lah kot. Okey, ada satu. Right. Mana? Okey, silakan saudari, nyatakan nama, dari mana, dan soalan kepada siapa.
Salam semua, saya Mimi, saya merupakan Ketua Sri Kandi Keadilan Pulau Pinang dan merupakan Exco AMK Pusat. Dan saya ingin bertanyakan kepada calon kita di Seberang Jaya ini, apa jika Tuan menang, apa hasrat pertama yang Tuan ingin lakukan di Seberang Jaya untuk anak muda? Terima kasih. Terima kasih Mimi. Jika saya menang atau pasti saya menang. Terima kasih. Pertama sekali, nampak tak tepat ni? Kita set up dengan ada floral structure di atas tu, tempat untuk anak muda. Kita nak jadikan sini di mana anak muda boleh berhimpun, boleh bertukar fikiran, boleh bermain, berseronok kan, bersama-sama dengan anak-anak muda yang lain, okay, berhimpun di sini secara sihat. Dan kita ada aktiviti yang kita akan buat di sini. Sebab itu kita dah belanja sedikit peringkat awal ini untuk anak-anak muda, jadi tempat tumpuan di mana anak-anak muda boleh berhimpun dengan ada gamenya dan sebagainya untuk anak-anak muda. Ini pertama yang kita nak buat. Saya akan jadikan tempat ini sebagai realiti untuk anak muda berhimpun. Yang kedua, saya rasa tumpuan saya pada anak-anak muda ini dari segi bagaimana nak wujudkan peluang perniagaan. Kalau tengok sebelah sana dulu, ni Uptown ini kan, saya yang rasmikan dan wujudkan Uptown kat sini. Peluang-peluang perniagaan untuk anak-anak muda di sini kan. Anak-anak muda terutama yang mana yang tidak boleh meneruskan pelajaran, contoh kan? Kerana perniagaan itu lebih menguntungkan. Contoh saya tunjuk, anak saya semua berniaga, dia tak kerja. Anak saya yang bongsunya, selepas dia graduate sebagai engineer, dia kerja 2 tahun sebagai engineer, saya panggil dia berhenti, dia buat berniaga. Sekarang pendapatan dia kan 10 kali ganda daripada gaji yang dia dapat sebagai juruterang. Ini peluang-peluang yang kita boleh bincang dengan anak muda. Kita boleh wujudkan anak-anak muda yang tidak dapat meneruskan pelajaran, terjun ke dalam bidang perniagaan. Ini salah satu tumpuan yang saya nak buat. Untuk pengetahuan, saya biasa buka kedai di Bandar Perda ini 12 tahun di sini. Saya mengimport laptop terpakai, refurbish balik, jual di seluruh negara di Malaysia ini. Saya buat di sini 12 tahun saya buat di sini dulu. Itu dia. Pengalaman saya ada, saya akan turun kepada anak-anak muda, insya-Allah bersama. Baik, itu dia jawapan yang ringkas padat daripada calon kita terhadap soalan daripada saudari Mimi tadi. Jadi untuk soalan seterusnya kita buka ruang dan peluang dari audiens untuk kemukakan sebarang persoalan. Adakah? Kita bagi ruang dekat Untuk Lokman Adam. Saya Lokman juga. Okey, majoriti pengundi-pengundi muda, pengundi-pengundi baru, mereka tak faham senario politik. Dulu PH kempen melawan BN, BN kempen melawan PH, akhirnya kita duduk sekali. Apakah tujuan penyatuan kita dan relevannya penyatuan kita nak dibandingkan dengan penyatuan Tun Mahathir dan PAS yang dulu saling bergaduh sesama sendiri? Begitu juga kita PH dan BN. Apakah perbezaan penyatuan kita dan tujuan penyatuan di antara kedua-dua belah pihak ni? Sekian, terima kasih. Okey. Pertama sekali kita kena faham untuk sesebuah negara jadi sebuah negara yang hebat. Macam Mahathir dok cerita nak jadikan negara ni kembali menjadi Tiger of Asia. Tapi bagi dia 22 bulan jadi pussycat. Kan? Saya nak beritahu cheese dia ialah kestabilan. Orang hanya akan datang bawa dia punya duit, melabur di Malaysia, foreign direct investment akan naik kalau kita ada sebuah kerajaan yang stabil. Kalau kerajaan tu tak stabil, pelabur berani tak letak duit dia dekat bank
Yang kita tahu bila-bila masa boleh tukar CEO, bila-bila masa boleh tukar, on ada. Orang takkan berani. Sama jugalah, negara pun macam bank juga. Negara pun macam syarikat juga. Siapa nak letak duit dekat syarikat yang belum tahu, bila-bila masa dia boleh tukar orang. Apa bezanya kita dengan mereka? Kita ada 148. Dan hari ini saya nak beritahu dengan saudara, bukan hanya kerana soal 148. Hari ini rakyat Malaysia ni berbilang kaum. Kita ada orang Melayu, kita ada orang India, kita ada orang Cina, kita ada Bumiputra Sabah Sarawak, kita ada banyak bangsa-bangsa lain. Kalau kita tengok orang Melayu, saya nak beritahu tuan-tuan, orang Melayu berpecah tiga. Orang Melayu berpecah tiga. Ada yang bersama dengan Perikatan Nasional, ada yang bersama dengan Barisan Nasional, ada yang bersama dengan Pakatan Harapan. Betul tak? Ini apa yang berlaku dalam pilihan raya lepas. Tapi, di mana letaknya majoriti orang Melayu? 45% bersama dengan PAS dan Bersatu. Tetapi 55% orang Melayu pada pilihan raya umum yang lepas bersama dengan BN dan PH. Hari ini kalau kita fikir dengan otak kita yang waras, 74 orang yang diorang ada ni 1/3. Boleh tak dapat undi daripada masyarakat India dan Cina? Boleh. Kalau dapat pun mungkin 1 atau 2%. Okey? Maknanya, tuan-tuan, potensi yang ada kepada gabungan BN dan PH ini jauh lebih stabil. Sebab pertama, orang Melayu lebih 55% ataupun lebih kurang 54% bersama dengan kita pada pilihan raya lepas. Sebelum mereka tahu kita sudah memerintah sekarang, keyakinan itu akan bertambah. Okay? Tetapi pada pilihan raya yang lepas, tuan-tuan, 98% masyarakat bukan Melayu bersama dengan Pakatan Harapan. Hari ini UMNO ni, walaupun kita kena sabotaj dan sebagainya, kita tinggal 26 kursi. Tetapi kena ingat, UMNO parti orang Melayu paling besar. Malah parti paling besar di dalam negara ni. PH, parti bukan Melayu, yang mendapat sokongan daripada 96% yang keluar mengundi, bukan Melayu pada pilihan raya lepas. 98% sokong PH. Dua ni digabungkan, tuan-tuan, mana kursi yang BN dan PH tak boleh menang? Semua kursi marginal kita boleh menang. Semua kursi yang 80, kalaupun susah untuk kita menang, mungkin kursi-kursi di Kelantan yang 90% Melayu. Di Johor 90% Melayu, UMNO masih boleh menang, BN masih boleh menang, PH pun boleh menang. Kalau dulu BN nak bertanding, UMNO nak bertanding, kita cari kursi Melayu. Sekarang dengan gabung bersama dengan PH, kita tak takut lagi kalau ada bukan Melayu ramai dalam sesuatu kawasan. Sama juga dengan PH. Gabungan ini juga win-win situation bagi PH. Kalau dulu PH boleh menang di kawasan bukan Melayu saja, atau di kawasan Melayu bandar. Hari ini bandar ke kampung ke, ada Melayu ramai ke, ada Cina ramai ke, India ramai, tidak menjadi persoalan. Hari ini kalau nak tengok foreign direct investment masuk balik ke dalam negara kita, dengan adanya foreign direct investment, kita boleh kukuhkan balik nilai ringgit, kita boleh naikkan balik bursa saham Kuala Lumpur, kita boleh mewujudkan peluang pekerjaan, kita boleh memperkukuhkan kedudukan ekonomi kita, saudara, yang akhirnya kita ada lebihan tunai untuk dipulangkan balik kepada rakyat. Tuan-tuan kena pilih satu coalition yang boleh menjamin kestabilan politik. Ini penting. Dan ini ada hanya pada BN dan PH dan juga kawan-kawan di Sabah Sarawak yang lebih kurang 19 parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, 2027 sekiranya ada lagi rakyat yang buta matanya seperti mana 4.2 juta yang mengundi Perikatan Nasional pada pilihan raya umum yang lepas, saya nak beritahu tuan-tuan, mereka hanya akan dapat tidak lebih daripada 1/3.
dan mereka akan kekal tidak boleh memerintah. Sebab kalau nak memerintah dengan stabil di dalam negara ini, mereka perlukan semua rakyat, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Dayak, Lumbawang, Iban, semua kena sokong kerajaan itu. Barulah kerajaan itu akan menjadi stabil, tuan-tuan. Macam saya sebut tadi, worst case scenario, kalau kita kalah sekalipun, kalau pun mereka ni, tuan-tuan, tak cukup satu kursi, saudara, tiba-tiba ada wakil rakyat daripada BN 15 orang letak jawatan, mereka tetap tak boleh tubuh kerajaan. Kalau pun mereka dapat 112 orang, mereka boleh tubuh kerajaan. Saya nak cerita ni, macam dulu yang masa Haji Hadi cakap dah cukup jumlah bila dia curi 10 orang daripada BN. Dia tak sedar bahawa lepas ada akta lompat parti tak boleh curi. Kalaupun 10 orang daripada BN ini campur 23 orang yang ditipu oleh Hishamuddin Tun Hussein bersama dengan Muhyiddin Yassin, mereka cuma ada 115 orang, tuan-tuan. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, bila kerajaan hanya ada 114 orang zaman Muhyiddin Yassin, stabil tak? Stabil tak stabil? Akhirnya Muhyiddin kena letak jawatan tak? Bila kerajaan digantikan dengan Ismail Sabri, stabil tak stabil kerajaan tu? Tak stabil. Saudara, itu sebab hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, peluang untuk kita kembalikan Malaysia menjadi sebuah negara yang gemilang, inilah pasukan yang paling baik, tuan-tuan. Pasukan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar digandingkan dengan Datuk Seri Zahid dan juga YB Fadilah. Inilah pasukan yang ada pengalaman, yang tahu macam mana nak tarik pelabur, yang tahu macam mana nak pulihkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara jiran, dengan negara-negara besar, kan? Bukan macam Mahathir, dengan India dia cek pasal, dengan Amerika dia cek pasal, dengan China pun dia cek pasal. Kalau dengan semua orang dia cek pasal, apa nak jadi dengan negara kita? Jahanam runtuh, tuan-tuan. Itu sebabnya penting untuk kita pastikan pilihan raya ni dah tentu-tentu tak boleh ubah kerajaan di pusat. Jadi buat apa kita nak biarkan Pulau Pinang jadi anak tiri? Buat apa kita nak biarkan Kedah, Kelantan, Terengganu menjadi anak tiri, tuan-tuan? Kita kena kembalikan Kedah, Kelantan dan Terengganu kembali menjadi kerajaan yang selari dengan kerajaan pusat supaya mereka tidak dianaktirikan. Kita tak kata kita nak anaktirikan. Kita tengok PMX turun di Kelantan, walaupun bukan negeri di bawah kita, kita tetap bagi bantuan lebih kurang 1.7 bilion untuk selesaikan masalah air. Tetapi tuan-tuan, kita pernah juga bagi duit kepada PAS dalam bentuk royalti minyak. Apa jadi? Sehingga hari ini, tuan-tuan, daripada tahun 1999, royalti minyak yang kita berikan kepada mereka, mereka tak boleh nak beritahu ke mana mereka spend duit itu. Kalau kita nasib tak baik, duit yang PMX nak bagi 1.7 bilion itu kepada negeri Kelantan untuk selesaikan masalah air, kalau dengan duit sikit kita bagi beberapa puluh juta pun, mereka boleh pakai Mercedes, tuan-tuan. Tilap-tilap, silap-silap dengan 1.7 bilion, mereka tukar semua Esco dengan menteri besar, tak pakai Ferrari, mereka pakai Range Rover semua. Jadi tuan-tuan, jangan gadaikan peluang yang kita ada untuk memulihkan ekonomi dan negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kita buka satu lagi soalan yang terakhir daripada audiens ataupun penonton sekiranya ada. Jika tak ada, kita nak terus ke penggulungan para panel pada hari ini. Okey, alright. Jadi Datuk Lokman maklumkan dia dah gulung tadi. Jadi kita terus ke sesi penggulungan. Kita mulakan mungkin dengan Saudara Fazli. Sedikit harapan untuk mengundi anak muda di Pulau Pinang. Silakan. Baik, terima kasih. Harapan saya utamanya kepada anak muda. Kita tengok penceramah panel-panel kita pada hari ini, berdialog, berkongsi, berceritakan, menerangkan kepada rakyat bagaimana suatu kerajaan itu, pentingnya kerajaan itu ditubuhkan, pergabungan ini dan aspirasi kepada anak muda. Dan kita dah dengar macam-macam cerita.
Tapi tuan-tuan, bangganya saya hari ini kerana setakat kita berceramah, setakat kita berdialog sampai ke hari ketika ini, saya tak dengar lagi lah kepala bapa hang keluar. Orang tu tak cukup inci. Ya. Ini perbezaan kita. Masa sejam lebih kita berdialog, kita bercakap soal rakyat, kita bercakap soal pembangunan, kita bercakap soal apa yang kita nak bawa. Tuan-tuan, nilailah sendiri tuan-tuan. Kita ada tangan yang akan memangkah pada 12 Ogos ini. Kita pilih pemimpin yang akan membawa kita 5 tahun ini. 5 tahun ini ke mana yang kita akan dibawa. Salah pilih tuan-tuan, 5 tahun ini kita akan merana. Salah pilih tuan-tuan, 5 tahun ini kerajaan negeri, nauzubillah kalau bertukar, kita tak tahu apa nak jadi. Pastikan 12 Ogos, tangan yang memangkah ini, utamanya Dun Seberang Jaya, pilih calon nombor 1 Tuan Haji Johari Kasim untuk Seberang Jaya. Boleh? Saya rasa itulah harapan besar saya. Pastikan bukan hanya di Permatang Pau, bukan hanya di Dun Seberang Jaya, tapi seluruh negeri-negeri yang akan menghadapi PRN ini, pastikan kerajaan yang dipilih selari dengan kerajaan pusat supaya segala bantuan, saluran dana dan sebagainya dapat kita agihkan kepada rakyat, insya-Allah. Dan saya cukup setakat itu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan pula dengan sesi pergulungan dari saudara Hilmi. Sedikit harapan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Simple. Sebab simple, saya tahu semua kita dah lewat. 12 hari bulan ni, kalau kita anak-anak muda di Dun Seberang Jaya, Padang Pasir, penanti ni salah pilih dan akhirnya menyebabkan calon-calon daripada kerajaan perpaduan ini tewas, tapi kerajaan yang masih pegang bersama, kerajaan pusat yang sama, tetapi kerajaan negerinya berubah. Maka tuan-tuan akan mendapat wakil-wakil rakyat yang akan hari ini hanya pandai berkata-kata. Tuan-tuan tak boleh nak minta sumbangan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan anak sakit dan sebagainya, insya-Allah doa akan sampai dan berjauh kepada kalian semua. Jadi pilihlah pilihan yang terbaik. Akhirnya hari ini 12 hari bulan ini kita nak mencari pengtakbir, bukan penglipur lara. Insya-Allah kita doakan Abang Jo kita menang 12 hari bulan ini. Baik, ringkas padat. Kita beralihkan pula pada saudara Johari Kasim. Harapan untuk anak-anak muda kita yang akan balik mengundi 12 Ogos nanti. Anak-anak muda, dalam sesi penggulangan ini, saya nak minta dan menyeru anak muda supaya membuat satu pilihan yang bijak, satu pilihan yang baik untuk menentukan siapa yang mampu memimpin dan mengangkat martabat anak muda pada selepas 12 hari bulan untuk menjadi anak muda yang berwibawa. Ini matlamat saya bersama-sama dengan anak muda di Seberang Jaya. Dengan pengalaman saya yang ada selama berpuluh tahun dalam politik dan 5 tahun dalam pentadbiran kerajaan tempatan, berpuluh tahun dalam bidang penjagaan dan juga berpuluh tahun dalam sektor multinasional. Dengan pengalaman yang saya ada ini, saya dapat turunkan kepada anak muda di Seberang Jaya ini. Jadi insya-Allah saya mohon dan saya rayu kepada semua anak muda, beri kepercayaan itu kepada saya dan saya mampu melaksanakan untuk anak muda. Sekian, terima kasih. Baik, dengan itu tamatlah sudah sesi santai kita pada hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada keempat orang panelis kita. Datuk Lokman Nor Adam, Tuan Haji Johari Kasim, calon nombor 1 Seberang Jaya. Jangan lupa untuk kita keluar beramai-ramai pada 12 Ogos untuk kita nyatakan sokongan yang padu kepada calon kita pada kali ini. Dan juga begitu juga dengan saudara Fazli, Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Pulau Pinang, saudara Hilmi, Ketua Pemuda UMNO, kita ucapkan terima kasih. Jadi jangan lupa undi perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban kita